Okey. Kronologi ummah. Sesudah anak-anak Adam alaihissalam itu bertebaran, maka bermulalah satu episod parti ya di atas muka bumi ni. Ni sekejap je kita di atas ke atas dunia ni, sekejap je sebenarnya. Allah nak tengok aja siapa ni yang buat baik dan siapa yang buat tak baik. Jadi kerajaan purba sebelum dan selepas banjir besar Nabi Nuh alaihissalam. Sebenarnya sesudah pembunuhan Habil itu yang dilakukan oleh Qabil, Adam alaihissalam telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berikan dia seorang anak yang seperti Habil. Maka Allah turunkan, Allah bagikan hadiah kepada Adam alaihissalam Shis. Jadi kita ni keturunan manusia yang dari keturunan nabi-nabi ini asalnya daripada susur galur Shis tadi. Dan Nabi Adam alaihissalam dia sempat menyaksikan anak cucu dia ni hidup selama 40 tahun berdasarkan tafsir yang kita baca ini. Dia menyebut apa, dia kata jangan berkahwin dengan keturunan Qabil. Kerana mereka itu syirik. Mereka itu banyak melakukan dosa. Mereka itu banyak melakukan sihir. Itu yang disebut oleh Nabi Adam alaihissalam. Jadi apabila saya buat genealogi 8 kali 4 kaki itu, saya dapati keturunan Qabil itu terhenti. Tetapi ada pandangan mengatakan keturunan macam yang Fir'aun semua berasal daripada Qabil. Itu saya tidak boleh pastikan sebab yang kita jumpa dia terhenti dekat situ. Dia terhenti kat situ, tetapi dalam genealogi saya boleh bercakap sebab saya telah buat genealogi itu selama 13 tahun. Jadi dia letak genealogi itu keturunan selepas Nabi Adam itu memang kita akui bahawa Nabi Adam itu Abul Bashar, ayah kepada manusia. Tetapi yang membiakkan kesemua ini bukan daripada Adam, ia daripada Shis alaihissalam. Jadi Shis ini, daripada Shis maka turunlah kepada keturunan Idris dan seterusnya. Sebelum sampai ke level Idris itu ada beberapa generasi. Saya buat genealogi itu, kalau nak sebut tu kita kena buat waktu lain lah. Sebab generasi itu memerlukan kepada penelitian terhadap dokumentasi itu. Ya. Jadi dipendekkan cerita, Idris alaihissalam ini proses Jamdatun Nasr ataupun permulaan sejarah lembah Mesopotamia itu adalah permulaan bagaimana penduduk di kawasan itu, di kawasan yang ada manusia ini mesti bertumpu di kawasan air. Jadi Mesopotamia itu adalah pertemuan di antara Selah dan Furat dan bahasa Arab disebut. Jadi dia pertemuan di situ, maka ada unsur-unsur kehidupan di situ. Dia tumpukan kepada kawasan sungai. Ya, sungainya besar. Jadi dan dia juga merupakan jalan Adam alaihissalam daripada lembah Dahna tadi ataupun disebut sebagai Sarandib tadi untuk ke Arabia untuk berjumpa dengan Hawa di Arafah itu. Jadi maka logiklah di Iraq itu berkumpulnya kaum manusia di situ. Permulaan sejarah lembah Mesopotamia di sini sebagaimana yang terdapat dalam beberapa kitab tafsir, ditarifkan tamadun itu apabila ada pembukaan tanah. Maka orang yang mula-mula membuka tanah adalah Nabi Idris alaihissalam. Kita kena ingat bahawasanya Nabi Idris dan ayah dia tu, mereka ini ialah orang raja-raja. Orang yang mana ketua, ya. Idris alaihissalam lah orang yang mula-mula membuka kota Babylon dan kota Susa. Kota Babylon sekarang ini di Iraq. Kota Susa itu di Persia. Sekarang ini di Persia. Dulu kan tak ada boundary. Dulu kita tak tahu mana Iraq, mana Iran, mana Jordan, mana Saudi, tak ada. Dia tak ada boundary. Boundary ini dibuat apabila berlaku penjajahan oleh Barat ke atas
ke atas bumi ini, ke atas tanah Melayu, ke atas negara Jaziratul Arabiyah. Maka dipetak-petakkan menjadi tanah, menjadi boundary sesudah berlaku imperialisme. Jadi Jamratul Mas ni permulaan sejarah lembah Mesopotamia ini berlaku apabila ada pembukaan tanah. Dan begitu juga persoalannya bahasa apa yang mereka gunakan. Berdasarkan maklumat yang terdapat dalam kitab Ibn Jin al-Khasa'is dan begitu juga dalam kitab Syarh Mufassal, dia mengatakan bahawasanya bahasa yang digunakan ialah bahasa Wabariyah dan Furatiyah. Dan ini diakui oleh E.F. Elbiston. E.F. Elbiston merupakan seorang arkeologi, pengkaji bahasa kuno. Dia mengatakan bahawa memang wujud bahasa sebelum banjir Nabi Nuh AS. Dan bahasa itu dikenali bahasa Furatiyah dan Wabariyah. Kenapa dinamakan Furatiyah? Kerana melihat mereka itu tinggal di sekitar sungai Furat itu. Furat dan Dajlah tadi. Ya. Adapun Wabariyah itu bahasa padang pasir. Wabar itu kan daratan. Jadi siapa yang tinggal selain daripada kawasan Mesopotamia, kawasan Dajlah dan Furat itu, maka bahasanya ialah bahasa Wabariyah. Bagaimanakah bahasanya? Soalannya pula kan. Bahasanya ialah, kalau disebut di situ bahasa orang-orang Furatiyah ini bahasanya lembut. Bahasanya mudah didekati. Tetapi bahasa Wabariyah ini kasar. Kenapa boleh berlaku begitu? Kerana mereka hidup di padang pasir. Sebagai contohnya, keturunan kaum Nabi Nuh AS, kan Nabi Nuh hidup 950 tahun. Ini disebut dalam Quran. Dia sebut dalam Quran, alf wa illa khamsa wa tis'ina. Itu umur Nabi Nuh tu, 950 tahun. Tetapi berapa orang dia beriman? Tak sampai 90 orang tu. Kenapa? Mereka tu keras. Kenapa mereka keras? Kehidupannya memang keras. Kehidupan mereka di padang pasir. Bahasa mereka juga bahasa keras. Wabariyah. Itu. Kemudian kita kembali kepada Fajrul As-Silalat. Permulaan aktiviti di lembah Mesopotamia. Mereka ini bertani. Mereka ini menangkap ikan. Itulah kerja harian mereka di kawasan Dajlah dan Furat itu. Kemudian apa yang berlaku selepas banjir besar Nabi Nuh? Maka muncullah kerajaan-kerajaan kecil. Ya, kalau ikut dalam Malhamah Gilgamesh, Nuh itu dia tidak sebut nama Nuh. Dia sebut Utunabishtim. Dan sebelum banjir Nabi Nuh AS, ada satu kerajaan, satu kawasan kecil nama Utunabishtim. Ya, kita akan bincang kemudian. Kerajaan kecil sesudah banjir besar seperti Lagash, Kish, Uruk, Dilmun, Syurupak dan Eridu memang wujud di lembah Mesopotamia sesudah banjir besar. Di sini kita ada peta ya. Kalau kita tengok peta di sini ialah Eridu. Tengok Eridu sekarang. Dah tak ada apa. Sebenarnya bawah tu bandar. Bawah tu bandar. Mereka tak gali. Sebab mungkin masalah politik dekat Iraq. Dan kalau kita tengok di sini ialah Babylon dan negara yang saya tak sebut semua ya, saya sebut yang signifikan saja. Eridu. Dilmun itu Bahrain sekarang. Bahrain sekarang namanya dulu Dilmun. Jadi mereka ada perniagaan. Ni dia kata dalam arrival at 5850 BCE, before Christ. Maknanya alam Mesopotamia, makna sesudah banjir besar sekitar 5,850. Dan bilakah banjir besar itu berlaku? Persoalannya. Banjir besar itu berlaku berdasarkan carbon dating yang ditemui oleh ahli saiz Turki dan China pada tahun tak silap saya 2000 atau 2010 macam tu. Dia mengatakan bahawasanya carbon dating ialah 4,800. Dia kaji kayu-kayu yang terdapat di pegunungan Ararat itu. 4,800 BC. Jadi untuk memudahkan pengiraan kita genapkan dia 5,000. Maknanya banjir besar Nabi Nuh AS itu berusia
hingga sekarang ini berlaku pada tahun 5000 BC. 5000 BC. Jadi, apa yang menarik di sini ialah terdapat bandar-bandar kecil yang telah melakukan transaksi perniagaan dan perhubungan. Ya, ini Ilam, ini disebut Ilam, susah. Ilam itu adalah Parsi. Persia sekarang ini ataupun Iran. Mereka dikenali sebagai orang-orang Elamite. Ya, Elamite. Okey. Kemudian kita pergi kepada perniagaan antara mereka. Ini bukan sahaja di Bahrain, di Delmon itu, tetapi juga sampai ke Mohenjo-daro. Ya, sampai ke Mohenjo-daro. Dan pada ketika itu, kerajaan India, pada masa itu dia tidak ada India lagi. Dia panggil Indus. Kan pembentukan India itu hasil daripada, pembentukan Indus itu hasil daripada banjir besar yang berlaku. Maka sesudah banjir besar berlaku, maka terlahirlah satu tamadun namanya Tamadun Harappa. Dan Mohenjo-daro adalah kawasan di dalam Tamadun Harappa itu. Dan mereka sentiasa berurusan, berniaga dengan orang-orang yang ada di sekitar Shurapa, Lagash, Kish dan Uruk ini. Ya, Nabi Ibrahim berasal daripada Ur. Gilgamesh daripada Uruk. Nanti kita discuss.